Yang keduanya, dana kerajaan dapat digunakan untuk tujuan lain seperti membina hospital, membina sekolah, jalan raya dan sebagainya. Jadi, struktur pembiayaan syarikat yang menggunakan hutang pada dasarnya tidak ada masalah dan seterusnya telah mengurangkan beban pada pihak kerajaan untuk melaksanakan projek-projek lain yang memberi faedah kepada rakyat. Tetapi apabila hutang diambil, hutang perlu dibayar. Dan strategi 1MDB pada awalnya ialah untuk menjual aset over time melalui masa untuk membayar balik hutang tersebut. Ya, jadi apabila tanah seluas 70 ekar di TRX diberikan atau tanah di Bandar Malaysia diberikan, bukannya untuk 1MDB memegang tanah tersebut selama-lamanya. Ideanya ialah 1MDB akan memecahkan tanah tersebut kepada segmen yang lebih kecil dan segmen tersebut akan dijual dan untuk meraih keuntungan dari mana hutang boleh dibayar kembali. Sama seperti membeli stesen Yana Costa, bukannya untuk 1MDB pegang selama-lamanya. Di sebaliknya, pembelian stesen Yana Costa tersebut ialah untuk 1MDB melaksanakan IPO atau senaraian di pasaran saham, dan di mana dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mengurangkan hutang. Jadi from day one, the model was acquire assets, use debt, but then develop the assets and repay the debt. Ini memang daripada awal. Dan carta ini agak menarik di mana apabila kita melihat peningkatan hutang 1MDB, bukannya pada hari pertama kita mendapat 42 bilion ringgit hutang. Sebenarnya pada tahun 2009, hutang pertama yang telah diambil adalah sebanyak 5 bilion ringgit, di mana beberapa pelaburan telah dibuat di luar negara melalui usaha sama Petrosaudi. Seterusnya, apabila 1MDB membeli tanah di TRX, tanah di Bandar Malaysia dan sebagainya, jumlah hutang menaik, dan jumlah hutang menaik dengan begitu mendadak sekali apabila 1MDB membeli 3 stesen dana kuasa, iaitu Powertech, KLPP dan juga Jimat. Ya, jadi ini membuktikan bahawa hutang 1MDB naik disebabkan 1MDB mengambil alih atau membeli aset. Ya, and this is a very important point. Kalau kita lihat pihak perbankan atau pihak yang tidak sehaluan dengan kerajaan, mereka mengatakan 1MDB mengambil hutang yang begitu banyak dan selepas itu mengambil aset dan menjual aset untuk membayar hutang. Tetapi actually it's the reverse. Ya, tanpa aset kami tak akan ada hutang. Yeah, and this is an important point. Dan yang lebih penting di sini ialah nilai aset 1MDB adalah sentiasa melebihi nilai hutangnya. Jadi disitulah terwujud profit atau keuntungan. Okay? Dan seterusnya, kalau kita lihat ke mana 42 bilion ringgit tadi telah dibelanjakan, kita dapat lihat melalui carta tersebut bahawa bahagian yang paling besar ialah pembelian stesen dana kuasa. Maknanya kita mengambil hutang untuk membeli stesen dana kuasa. Ingat bahawa dana equity tunai hanya 1 juta ringgit. Jadi untuk membeli aset 18 bilion ringgit, 1MDB perlu menunjang 18 bilion ringgit. Dan seterusnya pembelian hartanah, dana pelaburan sebanyak 15 bilion tunai. Apa yang saya hendak highlight di sini ialah kos keuangan. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada kos keuangan tersebut sebanyak 5.8 bilion ringgit, apa yang kita dapat rumuskan ialah bila sesebuah syarikat mempunyai struktur pembiayaan modal di mana kita mengambil hutang, tetapi asetnya jangka masa panjang, selagi aset tersebut tidak ditunaikan atau tidak dijual, hutang masih berjalan, faedah masih perlu dibayar, dan kadang-kadang prinsipal pun masih perlu dibayar. Jadi apa 1MDB telah buat pada masa tersebut
Disebabkan confidence untuk menjual aset atau melaksanakan IPO, 1MDB telah mengambil hutang untuk membayar hutang. Dan kalau apa-apa pun dikatakan, ke mana pergi duitnya, di mana hilang duitnya, sebenarnya ialah untuk membayar faedah dan pokok pinjaman. Apabila kita membayar faedah, when you pay interest, it's money going out of your company. And it is never coming back. Duit itu akan keluar dan tidak masuk lagi. Lainlah kalau kita beli aset itu berada di dalam syarikat. Jadi ini penting sebab apabila kita berbincang sebentar lagi mengenai kenapa syarikat mengalami kerugian, this is the reason. Dan it's not wrong, tidak salah untuk berbuat demikian. Macam bila kita bercerita tadi mengenai membeli rumah, kita mengambil hutang dan kita membayar faedah di atas hutang tersebut. Tetapi apa yang penting ialah pokok hutang tersebut, prinsipal, perlu dibayar supaya faedahnya tidak berterusan. Jadi kita akan kembali kepada item ini sebentar. Dan saya telah menceritakan tadi bahawa tujuan utama 1MDB ialah untuk melaksanakan projek pembangunan strategik untuk kerajaan Malaysia. Jadi pertama sekali pembangunan di TRX, iaitu tanah seluas 70 ekar yang akan menjadi hub kewangan pertama di Kuala Lumpur, di mana syarikat antarabangsa akan dapat membina pengkalan mereka di Malaysia. GDP kawasan tersebut dianggarkan sebanyak 40 bilion ringgit. Tetapi apa yang perlu diingati ialah 1MDB telah diberi tanggungjawab oleh kerajaan untuk membangunkan infrastruktur bukan sahaja di dalam TRX, tetapi juga di luar TRX sebanyak 3 bilion ringgit. Dan saya boleh beritahu kepada saudara-saudari bahawa tidak ada syarikat swasta di Malaysia yang akan membelanjakan 3 bilion ringgit untuk membina infrastruktur. Hanya perlu dilihat kawasan KLCC, KL Central dan Midland, tiga kawasan bersepadu induk yang lain, di mana trafik di setiap kawasan tersebut teruk, tidak boleh bergerak. Itu disebabkan pemaju kawasan-kawasan tersebut tidak memindahkan infrastruktur di luar kawasan. Tetapi 1MDB akan membelanjakan lebih 1 bilion ringgit untuk membina terowong di bawah Jalan Tun Razak yang akan digunakan oleh semua warga negara Kuala Lumpur. 1MDB juga akan membina direct connection kepada Max Highway dan Smart Highway daripada TRX. Dan 1MDB juga akan menambah baik dan membaik pulih infrastruktur di Jalan Kapal Pandan dan Jalan Imbi dan membina jejantas luas dari TRX ke Pavilion, Bukit Bintang dan sebagainya. Jadi ini semua kos di luar kawasan TRX. Tetapi kami laksanakan disebabkan kami syarikat milik penuh kerajaan dan bukan syarikat swasta. Maknanya we are thinking about upgrading the entire area, not just our plot of land. Sama seperti Bandar Malaysia, kawasannya seluas 486 ekar, kerajaan telah menetapkan bahawa terminus untuk high speed rail dari Singapura ke Kuala Lumpur akan berada di Bandar Malaysia. Dan pada masa yang sama, kerajaan telah menetapkan bahawa MRT akan melalui Bandar Malaysia, Line 2 dan juga Circle Line, yang mana dengan kaedah transport oriented development, kami dapat membina rumah mampu milik yang lebih banyak disebabkan kemudahan transportasi tersebut. Jadi kami akan ada bus rapid transit, ERL kepada airport, high speed rail, MRT, KTM commuter, semuanya di satu kawasan. Kalau ini diberi sepenuhnya kepada pemaju swasta, mereka tidak akan memberi keluasan tanah yang sewajarnya untuk projek-projek infrastruktur tersebut dan juga untuk rumah mampu milik. Seterusnya, 1MDB telah membeli 3 syarikat dana kuasa yang mempunyai 13 stesen dana kuasa di 5 buah negara, di mana penjanaan sebanyak 5,500 megawatt setahun tenaga dapat dikeluarkan. Dan kami akan bincangkan selepas lagi
apa benefit pembelian stesen jana kuasa tersebut. Ini adalah beberapa gambar stesen jana kuasa tersebut. Ia bukannya besi buruk seperti mana telah dikatakan oleh beberapa pihak yang tidak sehaluan dengan kerajaan. Dan hartanah kami, iaitu Tun Razak Exchange dan juga Bandar Malaysia, kami dapat lihat betapa unik desain dan juga penggunaan kawasan terbuka untuk rakyat Malaysia. Kawasan TRX tersebut, Tun Razak Exchange, tidak sampai 5 minit daripada KLCC, dan Bandar Malaysia tidak sampai 10 minit daripada KLCC. Jadi lokasi itu begitu strategik, dan itulah sebabnya kerajaan tidak mahu memberikan tanah tersebut kepada pihak swasta, dan ia perlu dimajukan oleh syarikat milik kerajaan sebelumnya. Di sini gambaran TRX, plan induk untuk TRX, di mana kalau tuan-tuan lihat, puan-puan lihat di bahagian pertengahan, the middle of the development, that green space is about 17 acres. It's a very large public space untuk rakyat Malaysia.